iaitu pengangguran. Pengangguran. So, ini adalah kita kata penunjuk ekonomi. Okey, penunjuk ekonomi yang kedua. Penunjuk ekonomi yang pertama tadi iaitu indeks harga pengguna, di mana indeks harga pengguna boleh mengesan inflasi. Yang kedua, okey, bagaimana kita nak tengok ekonomi negara kita ni okey ke tak okey? Kita tengok kepada kadar pengangguran. Bermakna indeks harga pengguna dengan pengangguran ini adalah satu alat untuk mengukur keadaan ekonomi negara kita. Itu maksud penunjuk ekonomi. Jadi, so kita lihat apa itu pengangguran? Pengangguran ini sebenarnya satu keadaan apabila terdapat tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Ada dua di sini okey, iaitu apabila terdapat tenaga buruh, maknanya buruh yang sanggup bekerja. Sanggup bekerja ni maknanya ingin bekerja, mencari pekerjaan. Okey, sanggup bekerja. Okey, tetapi tidak mendapat pekerjaan. Harus diingat okey, ada buruh yang tak sanggup bekerja. Bila dia tak sanggup bekerja, okey, dan dia tak mendapat pekerjaan, itu tidak boleh dikategorikan sebagai pengangguran. Sebab dia sendiri yang tak sanggup nak kerja. Dia sendiri tak nak kerja. Tak bolehlah dikira menganggur. Yang menganggur ni okey adalah orang yang nak kerja, yang sanggup okey untuk berusaha mendapatkan apa juga pekerjaan. Dah nak, sanggup, dah try macam-macam tapi tak dapat pekerjaan. Itu dikatakan sebagai penganggur. Dan keadaan itu adalah keadaan dipanggil pengangguran. Okey. Baik. Pengangguran ni dalam ekonomi menunjukkan okey wujudnya, okey maksudnya di sini pengangguran merujuk kepada wujudnya ada lebihan penawaran buruh. Maknanya ada lebihan pekerja dalam sesebuah negara. Maknanya ada lebihan pekerja yang masih tak bekerja lagi dalam sesebuah negara. Jadi keadaan ini sebenarnya menunjukkan okey pembaziran faktor buruh. Maknanya kita tahu faktor ekonomi, okey buruh, tanah, modal, usahawan kan. So faktor buruh kita banyak tapi kita tidak menggunakannya. Maka berlakulah pembaziran faktor buruh dalam negara. Jadi ini akan merugikan negara tersebut. Rugi negara kita. Kalau ada orang yang boleh bekerja tapi tak nak kerja. Ataupun tak mendapat pekerjaan, rugi. Negara kita akan rugi. Jadi salah satu objektif makroekonomi, maknanya matlamat ekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan ialah guna tenaga penuh. Baik, guna tenaga penuh sebenarnya adalah apabila semua orang telah bekerja dan dapat pekerjaan. Maknanya pengangguran ni lawan dia adalah guna tenaga penuh. Boleh faham? Maknanya pengangguran ni, kata lawan bagi pengangguran ialah guna tenaga penuh. Nampak tak? Maknanya semua orang bekerja. Jadi, so apabila sesebuah negara mencapai tingkat guna tenaga penuh, okey, maknanya semua orang bekerja. Kalau negara mencapai tingkat guna tenaga penuh, semua faktor tenaga buruh itu yang sedia ada dalam ekonomi telah digunakan dengan cekap. Dan guna tenaga penuh ini dikatakan tercapai. Okey, guna tenaga penuh dikatakan tercapai apabila kadar pengangguran dalam negara kurang daripada 4%. Ya, kurang daripada 4%. Maknanya di sini, okey, mustahil sebenarnya dalam situasi sebenar susah untuk kita kata pasti semua orang dapat kerja. Itu memang susah. Dan itu adalah satu keadaan yang kita kata sebagai fantasi lah sebenarnya. Mustahil ianya berlaku. Kerana pastinya akan ada orang yang tidak bekerja. Pasti. Pasti. Mungkin ada sebab-sebabnya lah.
seperti sebab keluarga, okey, sebab keupayaan yang tak mampu. So pastinya akan ada pengangguran. Tetapi pengangguran itu kalau kurang daripada 4%, still dikatakan sebagai bagus. Dan negara mencapai guna tenaga penuh. Maknanya senang cerita, kalau 4% pengangguran, bermakna 96% pekerja-pekerja telah mendapat pekerjaan. So 96 baguslah. 96% yang bekerja dikira sebagai guna tenaga penuh. Hanya 4% saja yang menganggur, so itu dikira sebagai guna tenaga penuh. Jadi itu kaedah mengiranya. Baik, kalau korang ada soalan, tanya tahu. Tulis dalam tu. Jangan korang tertanya-tanya pula. Okey, baik, ada tanya. Cikgu, makroekonomi tu apa yang cikgu? Saya lupa. Okey, baik. Bagus soalan itu. Baik, ekonomi ada dua. Ekonomi ada dua. Ingat ada dua kategori ekonomi, iaitu yang pertama mikroekonomi. Yang kedua makroekonomi. Mikroekonomi adalah satu bidang ekonomi yang mengkaji secara spesifik perkara-perkara berkaitan dengan pengiraan, okey, dan perkara-perkara berkaitan firma, okey, berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan firma lah, okey, seperti pengeluaran, kos pengeluaran, kemudian pasaran, dia spesifik. Itu mikroekonomi. Kamu belajar form 4, okey, pengenalan kepada ekonomi, kemudian pasaran, kemudian sistem wang dan bank, okey, dan juga kehendak dan keperluan, dan satu lagi kamu belajar tentang pengeluaran kan, kos pengeluaran semua kan. So empat-empat ni form 4 tu sebenarnya itu adalah mikroekonomi, iaitu satu ekonomi, bidang ekonomi yang dia fokus kepada bahagian-bahagian kecil dalam ekonomi. Tetapi kalau makroekonomi merujuk kepada keadaan ekonomi secara luas, secara menyeluruh, membabitkan kerajaan, membabitkan negara, membabitkan dunia. Itu dipanggil makroekonomi. Dan makroekonomi ini kebiasaannya cerita pasal apa? Isu-isu berkaitan dengan imbangan pembayaran, iaitu perdagangan antarabangsa, imbangan pembayaran, inflasi, kemudian pengangguran, kemudian keluaran dalam negara kasar. Itu dipanggil makroekonomi. Jadi, cikgu tahu soalan Danisha ni mesti dia tanya berkaitan dengan satu ayat ini, iaitu salah satu objektif makroekonomi, betul? Salah satu objektif makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan ialah guna tenaga penuh. Maknanya, salah satu matlamat, objektif itu matlamat. Salah satu matlamat untuk keadaan ekonomi keseluruhan yang ingin dicapai oleh kerajaan ialah guna tenaga penuh. Maknanya, senang ceritalah ayat mudah dia. Ayat mudah dia ialah salah satu matlamat kerajaan dalam ekonomi keseluruhan ekonomi ialah supaya semua orang dapat kerja. Itu ayat mudah dia lah. Itu ayat mudah dia. Maknanya matlamat kerajaan untuk ekonomi ialah supaya semua orang dapat kerja. Kalau yang tak dapat kerja tu sikit aja. Boleh faham? Cikgu guna bahasa pasar aje. Semua orang dapat kerja. So itu adalah guna tenaga penuh. Itu objektif makroekonomi, iaitu objektif dalam bidang ekonomi keseluruhan. Okey. Baik. So bagus Danisha untuk soalan itu. Baik. Itu berkaitan dengan pengangguran. Seterusnya, kita lihat kadar pengangguran. Maknanya rate. Kadar ni rate lah. Iaitu kita kata kadar pengangguran bermaksud rate of unemployment. Unemployment. Maknanya kadar pengangguran. Maknanya kadar orang-orang yang tidak bekerja. Kadar orang yang tidak bekerja. So, kadar pengangguran merupakan penunjuk ekonomi. Maknanya satu alat
untuk menunjuk ekonomi yang mengukur peratus penganggur. Peratus penganggur, maknanya unemployed dalam kalangan tenaga buruh yang sedia ada dalam sesebuah negara. Maknanya kadar pengangguran akan mengukur berapa peratus orang-orang yang tak kerja. Jadi, senang cerita, kalau kadar pengangguran itu rendah, sebagai contoh kalau pengangguran itu rendah, itu merujuk kepada penganggur dalam negara adalah kecil berbanding dengan jumlah tenaga buruh. Berbanding dengan jumlah tenaga buruh. So, tenaga buruh dalam negara telah digunakan dengan sepenuhnya. Kalau kadar pengangguran yang tinggi pula, ini menggambarkan ramai tenaga buruh yang sepatutnya boleh menyumbang dalam ekonomi, yang sepatutnya boleh bekerja, tapi ramai tenaga buruh tapi tidak mendapat pekerjaan. Bila tak ada pekerjaan, ini yang dikatakan sebagai pembaziran faktor pengeluaran buruh dalam ekonomi. Nampak tak? Bermakna, sekiranya kadar pengangguran berada di bawah kadar 4%, negara tersebut dianggap mencapai guna tenaga penuh. Basicnya iaitu kalau katakan 4%, kita kata pengangguran, bermakna 96% lagi adalah guna tenaga penuh. Nampak tak? Maknanya di sini kalau bahasa mudahnya, kalau 4% itu buruh yang tak dapat kerja, maka 96% lagi adalah buruh yang sedang bekerja. Itu je. So itu persamaan dia. Itu yang dikatakan kadar pengangguran. Okey, boleh faham Boleh faham Alright. Nazira, boleh faham Nazira? Aish? Nazira okey Nazira? Okey okey. Baik, okey Aish boleh. Alright, good. Itu yang cikgu nak. Okey, supaya kamu jelas. Alright. So, kita pergi kepada seterusnya iaitu apakah kesan masalah pengangguran? Maknanya kalau kita kata kesan ni, maknanya apakah keburukan dia? Apakah impact dia? Ke masalah ekonomi ini ataupun masalah pengangguran ini, apakah kesannya? Kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. So kalau kita lihat kesan pengangguran terhadap ekonomi negara ini sebenarnya, bila pengangguran, maknanya pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi disebabkan faktor buruh sedia ada tidak digunakan sepenuhnya. Baik, faham ke tak faham ayat ni? Pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi. Faham ke tak faham? Tak faham Baik. Tak faham. Okey, baik, tak apa. Tak faham? Okey, cikgu terangkan. Okey, dia begini. Sebenarnya, kalau kita lihat cikgu buat begini Baik. Penduduk Malaysia, penduduk Malaysia kita tahu ada 30 juta orang. Bukan 30. Penduduk Malaysia kita kata ada 36 juta orang. Penduduk Malaysia. Kita ambil penduduk Malaysia lah penduduk Malaysia. Baik. So ada 36 juta orang. Dan yang boleh bekerja, yang boleh bekerja adalah kita kata seperti 25 juta orang. Yang mana kita kata sebagai buruh. 25 juta orang buruh. Jadi
bila 25 juta orang, okey, sepatutnya ekonomi kita boleh berkembang sampai ke sini. Maknanya let's say lah, okay, ekonomi kita boleh mencapai tahap level seperti ini. Okey, ini 25 juta orang ya. Ini 25 juta orang. Dalam bulatan tu adalah potensi kekayaan yang kita boleh dapat untuk 25 juta orang pekerja. Okey, baik. Tetapi apabila katakanlah sebanyak 25 juta orang buruh yang boleh bekerja, tetapi kalau katakan pengangguran berlaku. Bila pengangguran berlaku, maka katakanlah di sini kita kata sebagai kita letakkan iaitu mungkin seramai daripada 25 juta orang, kita ambil je 1 juta orang, okey. 1 juta orang sebenarnya adalah buruh yang tidak bekerja. Okey, tidak bekerja. Okey, ataupun penganggur. Kita ambil penganggur lah, senang, pendek sikit. Okey, okey, penganggur. Okey. Baik. Bila 1 juta orang penganggur, sepatutnya okey, kalau 25 juta orang buruh bekerja, semua dapat bulatan macam tu. Tapi bila ada 1 juta orang yang tak bekerja, okey, kita punya ekonomi, okey, pendapatan negara kita sampai sini je. Sampai sini je. Okey, bermakna di sini apa yang cikgu nak bagi tahu iaitu okey, di sini ini pendapatan sebenar. Okey, pendapatan negara sebenar. Manakala kalau 25 juta orang buruh bekerja semua, inilah dia sepatutnya kita dapat pendapatan negara potensi. Maksudnya kita sepatutnya kalau 25 juta orang bekerja, semua bekerja, kita boleh dapat pendapatan seperti banyak ini. Banyak ini sebenarnya pendapatan kita. Tetapi oleh kerana 1 juta orang tak bekerja, so pendapatan negara kita cuma sebanyak ini sahaja. Pendapatan kita sebanyak ini je sahaja. Jadi, okey, jadi kesimpulannya, yang ini sepatutnya. Kita kata potensi. Ataupun kita kata seperti sepatutnya. Sepatutnya negara dapat. Okey, dapat pendapatan. Okey, pendapatan ini. Tapi oleh kerana ramai yang menganggur, jadi okey, pendapatan sebenar, okey, kita kata inilah dia pendapatan sebenar. Maknanya pendapatan sebenar dia jauh daripada pendapatan yang potensi. Maknanya pendapatan negara ini pendapatan sebenar. Ini potensi. Jadi untung ke rugi? Untung ke rugi? Kalau ada pengangguran. Untung ke rugi kalau ada pengangguran? Rugi. Rugi. Dan kalau katakan kita tukar kepada dalam bentuk pendapatan, let's say lah, sepatutnya kalau semua orang 25 juta orang bekerja, okey, negara kita, pendapatan negara kita sepatutnya dapat katakanlah lebih kurang dalam kita kata 300 bilion. Okey, 300 bilion sepatutnya dapat. Okey, yang ini sepatutnya dan inilah potensi. Sepatutnya kita dapat 300 bilion. Tetapi oleh kerana ramai yang menganggur dan tahun itu telah mencatatkan kita punya pendapatan hanya 150 bilion. Tahu? 150 bilion. So ini pendapatan sebenar. Bukan. Maksud cikgu adalah pendapatan negara potensi itu dia akan jadi bila semua orang kerja. Bila semua orang kerja. Sepatutnya semua orang dapat begini. Tetapi bila ada yang tak bekerja, maka okey, pendapatan negara menjadi kurang dan itulah menjadi pendapatan sebenar.
Siapa masih blur lagi? Siapa masih blur? Tak apa, tak apa, tak apa. Kita bukan nak kejar apa pun. Siapa masih blur lagi? Ya, betul, betul. Okey. Typo. Okey. Baik, Danisha, ya betul. Pendapatan negara sebenar jadi bila ada pengangguran je. Ujikan. Ya, betul. Dia pengangguran sebenar. Okey. Kalau kita ikut daripada kita kata satu timeline satu timeline macam ni, okey. Okey, so kita anggarkan bahawa sebenarnya dengan penduduk penduduk kita ada lebih kurang dalam katakanlah kita letak daripada sini sampai sini. Okey. Sebenarnya okey kita tukar. Jap. Sebenarnya kalau ikutkan kepada keupayaan negara kita okey. Okey, ini okey jenis pendapatan. So kita buat macam ni. Okey, so ini katakanlah pendapatan tu adalah 300 bilion. So kita kata 300 bilion. Okey. Dan sepatutnya dengan 300 bilion itu, okey, itu boleh dicapai apabila 25 juta orang tu bekerja. Okey, 25 juta orang bekerja. Kita akan dapat 300 bilion. Okey, 300 bilion pendapatan. But then, apabila 1 juta orang tak bekerja, ini potensi. Okey, ini kita kata sebagai potensi. Potensi ataupun kita kata boleh juga dikatakan sebagai jangkaan lah. Okay. Jangkaan pada tahun, let's say lah tahun 2000, sekarang tahun berapa 2022. Okay, 2022. Okay, jangkaan 2022. Okay, keuntungan ataupun pendapatan negara. Okay, pendapatan negara jangkaan 2022. Maknanya pada tahun 2022 dijangkakan ada 300 bilion kita untung negara kita. Tetapi apabila berlakunya pengangguran, so bila berlaku pengangguran, rupa-rupanya ada kita buat kat bawah rupa-rupanya ada 1 juta orang kat sini. Okey, yang mana kita kejap. Okey. Okey, so yang mana sebenarnya 1 juta orang kat sini dia tak bekerja. Okey, dia tak bekerja dan selebihnya lagi iaitu yang selebihnya lagi adalah dia bekerja. Okey, baik. Kita buat satu lagi. Baik. Maknanya okey, kita lihat di sini ya. Jadi apabila 1 juta penganggur. Okey. Manakala yang selebihnya 24 juta okey, orang bekerja, betul? Betul tak? Dia begitu. Maka pendapatan kita berkurangan. So bila mereka semua bekerja pada tahun itu, rupa-rupanya okey, kita dapat kat sini. Okey. Okey. So pendapatan sebanyak 150 bilion. 150 bilion dan ini adalah okey, kita kata pendapatan yang dicatatkan okey pada akhir tahun 2022. Bermakna ini apa? Ini adalah pendapatan sebenar. Nampak? Ini adalah pendapatan sebenarnya. Nampak? Jadi kalau kita lihat di sini, ada beza tak antara pendapatan negara yang potensi dengan pendapatan negara yang dicatatkan pada akhir tahun 2022? Sebenar. It's okay Dina. Nampak tak perbezaan dia? Okay. So, yang pendapatan potensi ni maksudnya apa tahu? Kita sepatutnya, ibaratkanlah cikgu cakap apa? Kita sepatutnya boleh dapat 300 bilion tahu. Sebab kita punya pekerja ada 25 juta orang. Kan? Kalau kita semua ni bekerja 25 juta orang, negara kita dapat 300 bilion. Jadi kemudian okay, kita semua bekerja,
tetapi ada juga orang yang tak bekerja. Bila hujung tahun 2022 kan, contoh kalau cikgu jadi Menteri Kewangan Negara, cikgu jadi Menteri Kewangan Negara. Cikgu pun tengok, kita dah jangka awal tahun hari tu, kita berpotensi untuk dapat 300 bilion. Tapi sekarang ni negara kita mencatatkan 150 bilion je. Sekarang ni kita dapat 150 bilion. Kenapa macam ni? Bila semak balik, oh kita ada 1 juta orang yang tidak bekerja. So, itulah perbezaan pendapatan negara potensi yang ini dan juga pendapatan negara sebenar. Pendapatan negara sebenar, kalau ada pengangguran, pendapatan negara potensi kita tak dapat nak capai. Kita tak dapat nak capai pendapatan negara potensi apabila ada pengangguran. Itu kesimpulan dia. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh faham ke tidak ni? Faham okey, baik. Ya. Cukup sikit. So, something that I thought about like the factor of like why people don't want to work is because of the wages. Okay. And how terrible they are. Say that sejam dalam RM7 ke or maybe 8, tapi that's not enough for the pricing of the economy. So the issue right now is that is it the employer's fault or is the people's fault that people don't have jobs? Okay. Baik. Bagus soalan Nazira, iaitu Nazira bertanya tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang tak kerja. Kenapa dia orang tak nak kerja? Okay. Kenapa dia orang tak nak kerja? Sebenarnya ada banyak faktor. Tetapi kita akan belajar itu tentang pengangguran itu apabila kita lihat tentang jenis-jenis pengangguran. But then sebenarnya frankly speaking lah, kita kata daripada sudut sosial lah sebenarnya, daripada sudut sosial, ada orang yang ingin bekerja, tetapi dia tidak mempunyai kepakaran. Contoh, ada orang yang nak bekerja tetapi dia tak ada SPM. So dia tak layak untuk memohon pekerjaan-pekerjaan, even di kilang pun ada. Di kilang pun perlukan SPM. So bermakna dia kekurangan daripada segi kelayakan. Yang kedua, faktor dia tidak bekerja, kerana apa? Kerana sikap mereka sendiri yang kadang-kadang sangat memilih untuk bekerja. Oh, aku tak nak kerja lah. Dengar di bawah matahari panas, aku nak kerja dalam aircon. Tapi, kerja dalam aircon, tetapi masalahnya adalah keupayaan ataupun qualification yang dia ada tak sesuai untuk bekerja di suasana sebegitu. So itu juga berkaitan dengan berlaku pengangguran. Tetapi yang banyak sebenarnya adalah masalah peribadi. Frankly speaking lah, ada orang dia sanggup tak bekerja sebab apa? Sebab dia nak jaga mak ayah dia. Mak ayah dia sakit. Jadi dia kena jaga makan, minum, kemudian kesihatan mak ayah dia. So dia sanggup tak bekerja sebab nak menjaga ibu dan ayah dia. Itu pun memang ada. Itu realiti memang ada. Dan satu lagi kalau kita lihat berkaitan dengan jenis-jenis pengangguran, iaitu kita akan lihat jenis-jenis pengangguran ini juga menjadi punca kenapa orang tidak bekerja. But then, macam Nazira kata, adakah salah employer ataupun adakah juga salah employee sendiri? Baik, dalam suasana sekarang ni, most of employee pun ada masalah sebab terlalu memilih. Yang kedua, employee sendiri, maknanya pekerja-pekerja sendiri,
kebanyakannya tidak ada daya tahan. Mereka bekerja 2 bulan, tak best lah. Okey, kerja sana pula lah. Kerja sana, tak best lah. Okey, berhenti. Kerja sana pula lah. Tak best lah. Terlalu, kita kata choosy. Dan kita kata nak cari kepuasan diri saja tanpa memikirkan tentang kepentingan pekerjaan itu. Itu. But then, kalau kamu kata, Nazira kata, mungkin salah employer cikgu. Okey, kamu tahu tak, sekarang ni, mungkin kamu kata, mungkin gaji yang kecil menyebabkan orang tak nak kerja itu. Kerajaan baru launch, kerajaan baru cadangkan dan telah implement, iaitu gaji minimum. Minimum wages adalah 1,500. Ya, 1,500. So, ramai rakyat yang kata apa, ini bagus. Oh, kerajaan bagus kerana minimum wages ini akan menyebabkan pendapatan rakyat akan terbela dan juga rakyat akan mampu hidup at least pada basic lah. Basic punya lifestyle 1,500. So, gaji yang tukang sapu sampah pun 1,500. Kemudian gaji pekerja kilang pun minimum 1,500. So, itu kita kata sebagai kebajikan yang baik. But then, ramai yang tak nampak satu kelemahan apabila gaji naik. Bila gaji minimum itu naik, harga barang akan naik. Dan bila harga barang naik, inflation. Sebab itu, cikgu tak salahkan sesiapa kalau katakan sekarang ni, harga barang kita mahal. Harga makanan mahal. Why? Government telah letakkan wages minimum 1,500. So, bila semua orang yang bawahan pun dapat 1,500, so harga barang akan melambung. Why? Because semua orang dah mampu beli. Mampu membeli barang dengan lebih. Jadi sebab itu, sebab ramai orang dah ada kuasa beli. So, bila ramai orang ada kuasa beli dengan gaji 1,500, maka inflasi akan berlaku. So, sebenarnya efek dia begitulah. Gaji naik, harga barang naik. Kemudian bila gaji turun, harga barang yang naik tu dia tak turun. Dia stay kat situ. Kemudian bila gaji kat sini, naik balik kan. Dia naik lagi. Macam tu habislah kita. Itu yang berlaku dalam ekonomi negara kita sekarang. So, basically, itulah dia sebenarnya berkaitan dengan pengangguran. Okay, so kesimpulannya kita jangan choosy lah, jangan choosy. Okay, jangan choosy sangat. Okay, yang penting kita dapat income. Penting. Baik, tak apa. Nanti kita akan jawab soalan Nazira tu secara lebih terperinci. Okay, more detail further. Okay, so kita lihat kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. So, pendapatan negara sebenar, yang kita dapat sebenarnya rupa-rupanya kurang daripada potensi yang kita sepatutnya dapat. Itu pertama. Yang kedua, hasil kerajaan berkurangan. Bila pengangguran bermakna kerajaan punya tax, kemudian kerajaan punya income akan berkurangan sebab kutipan cukai pendapatan. Maknanya cukai pendapatan berkurangan. Kalau semua orang bekerja, semua orang yang bekerja akan dikenakan cukai. So cukai itu adalah sebahagian daripada income kerajaan. Tapi kalau ramai yang tidak bekerja ataupun ramai yang penganggur, maka kuranglah pendapatan kerajaan juga. Jadi, sebab apa penganggur tidak mempunyai pendapatan untuk bayar cukai. Sebab itu, hasil kerajaan berkurangan. Yang ketiga, ketidakcekapan, inefficient dalam pengeluaran dan pembaziran sumber ekonomi. Maknanya, dalam pengeluaran, dalam production, kita tak gunakan buruh dengan sepatutnya. Dan buruh yang ada pula ramai kat luar tak bekerja. So, ini membazir. Membazir. Tak cekap sebenarnya, tak efisien dalam pengeluaran. Kemudian yang keempat, menghalang pertumbuhan ekonomi akibat pelbagai masalah sosial. Nampak tak? Wujud masalah sosial
akibat pengangguran seperti rompakan. Sebab itu kerajaan sangat-sangat mementingkan dan sangat-sangat menangani masalah pengangguran. Why? Sebab kalau pengangguran tinggi, maka akan menyebabkan masalah sosial yang tinggi juga. Kenapa macam tu, cikgu? Kerana apa persamaan orang yang bekerja dengan orang yang tak bekerja? Persamaan kedua-duanya, mereka perlukan makanan, mereka perlukan pakaian, mereka perlukan rumah untuk berlindung dan sebagainya. Tapi apa perbezaan orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja? Orang yang bekerja ada duit dan dia mampu untuk memenuhi kehendak dan keperluan dia. Tetapi kalau orang yang tidak bekerja, dia tidak mampu untuk memenuhi keperluan dan kehendak dia. Jadi, untuk memenuhi keperluan dan kehendak dia juga, apa yang akan dia lakukan? Dia berusaha mencari pekerjaan. Tak dapat juga, dia usaha lagi. Tak dapat juga, dia usaha lagi. So, sampai satu tahap, apa yang akan berlaku? Manusia ada limit dia dan dia akan mula melakukan cara yang tidak elok, iaitu melakukan jenayah, rompakan, ragut, curi, peras ugut dan sebagainya untuk memenuhi keperluan dan kehendak. So, ini problem kepada unemployment, which is unemployment akan mencetuskan masalah sosial. Sebab itu kerajaan rasa kata apa? Pengangguran adalah satu kanser kepada negara yang mana perlu dihalang, perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Ingat tu bahayanya pengangguran. Baik. Jadi ini akan menghalang pertumbuhan ekonomi dan kita kata pengangguran ini taraf hidup masyarakat akan menurun kerana kuasa beli telah pun menurun. Maknanya taraf hidup masyarakat akan berkurangan. Kerana apa? Okey, ramai orang yang tidak ada kemampuan untuk membeli. Sebab ramai yang tak kerja, jadi kehidupan taraf hidup akan menjadi menurun. So mungkin bila dah tak ada kerja, so kamu tak akan ambil Astro, kamu tak akan melanggan internet, melanggan Netflix dan sebagainya. So taraf hidup menurunlah. Cikgu, tapi pengangguran kan sebab individu juga, sebab suka memilih kerja. So salah individu lah tak nak kerja. Baik. Okey. Untuk kes pengangguran kalau kita kata salah individu sendiri untuk memilih untuk tak bekerja ataupun juga dia suka memilih pekerjaan. Okey, itu dalam Malaysia kategori dia ada lebih kurang dalam dalam 0.5 to 0.8%. Okey, ratio dia sangat sedikit. Okey, ratio untuk orang yang memilih pekerjaan, orang yang tak nak kerja, ratio dia adalah 0.5% until 0.8%. But then yang the rest lagi tu, which is 3.2%, 3.6% yang penganggur itu, sebenarnya mereka dah berusaha. Tapi peluang pekerjaan tak ada. Peluang pekerjaan tak ada, job opportunity tak ada. Itu yang dikatakan sebagai pengangguran. Job opportunity tiada. Dan macam kamu semua, kamu kena fikirkan benda ni betul-betul. Sebab apa tahu? Kamu adalah generasi yang berpotensi untuk menjadi sebahagian daripada rate of unemployment. Bukan nak menakutkan, but kamu semua after SPM, kamu boleh jadi sebahagian part of a rate of unemployment. So, daripada sekarang, you have to plan. Kamu kena ada plan A, plan B. Kalau aku tak jadi macam ni, aku kena buat macam ni. Kalau tak jadi macam ni, aku kena buat macam ni. You kena ada plan. Okay. So, plan well. Sebab itu cikgu bersetuju dengan ada pelajar lah, ada rakan kita dalam kelas ini yang hari ini dia sibuk untuk ujian memandu. So at least dia boleh jadi Grab driver, kan?
Okay. Jangan buka aib. Tak cakap siapa? Tak cakap siapa. Tak cakap sesiapa. Siapa yang makan pedas, dialah rasa cili. Kan? Macam pelik je cikgu. Balik lah cikgu, terbalik. Oh, terbalik. Okay, baik. So, sekarang ni siapa yang ada driver license, okay, dia ada license untuk driving kan, lesen pemandu, so boleh buat Grab, boleh buat Food Panda dan sebagainya. So, itu salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan lah. Okay. Teacher. Yeah. Another thing, sorry. The thing is about like unemployment in general is because I think in a way, it's because of the why people are so choosy. It's because of the stigma that goes around. Like, say you work at McDonald's, right? And it's not considered a really high end job. Yang apa perlu that needs a like big requirement lah. And I think in a way why people don't want to work is because of the stigma that goes, oh, if you work at like McDonald's or something like with like low wages or something like that is not considered, fancy or like you're not really considered a big part of society in general. So that's why I think in a way people don't want to like work. Okay. Itu stigma yang cikgu setuju jugalah. But then dia ada consideration yang lain sebenarnya Nazira. Contohnya macam untuk pekerjaan seperti di McDonald's ataupun di kita kata bahagian front okay, seperti di kedai-kedai apa semua kan. Okay, most of pekerjaan itu okay, biasanya untuk youngsters. Okay, orang-orang yang muda, yang baru nak hidup, baru nak mula bekerja, so mendapat pengalaman dalam bentuk okay, public relation, about marketing, about promotion, so ramai yang sebenarnya okay, ingin juga pekerjaan seperti itu, okay, sebab okay, in reality okay, kita tidak boleh menjangka bahawa okay, selepas tamat belajar, okay, selepas degree, selepas diploma, saya nak kerja dalam office di bahagian ada pejabat sendiri dengan gaji 5,000, gaji 4,500, okay, ada sendiri kereta. No. There's no such thing sebenarnya. Itu hanyalah, kita kata sebagai itu hanyalah dogma ataupun satu impian yang sebenarnya okay, irrelevant ataupun tidak relevan. Once bila kamu diploma atau degree, once bila you keluar, kamu dianggap sebagai freshies yang mana you kena start daripada bawah. Sebagai eksekutif biasa, okay, bekerja di pejabat dengan ramai orang, so you have to do, you kena pergi outside, you kena pergi site, you kena pergi sana, sini. So sometimes kita punya rakyat ni, dia punya impian dia punya dreams dia is not like that. Dia akan kata apa? Oh, aku ingatkan bila aku keluar degree, aku akan dapat gaji banyak ini. Aku akan duduk di office besar ini apa semua. Okay? Tiba-tiba kena buat kerja ni. Kena pergi site lah, panas lah. Kemudian kena itulah, kena ini, semua kena bayar. So, dia di luar daripada jangkaan dia. Okay? Di sini sebenarnya, okay, kamu kena faham bahawa bila keluar daripada diploma atau degree, you kena start daripada bawah. Dan start daripada bawah itulah kamu akan meningkat dan kamu akan mencapai apa yang kamu impikan. So this is what we call apa? I think untuk para pelajar ataupun orang-orang yang ada dreams about this kind of kerja yang suddenly lepas degree okay, dapat yang baik-baik, dapat yang best-best ni. Dia terlalu bermimpi sebenarnya. Sorry to say Nazira, but No, I'm not talking about that in general. I'm just saying that sometimes, at least in my opinion, I don't really want to like work in a big office or like talk to people. No, I'm not the person. But sometimes, I just want to work, kat kedai ke, maybe just like in general, I just want to work in a shop, that with like say plants lah, like a nursery, a plant nursery. I want to work there.
because of the stigma that goes around, like, oh, you work like that, or you're not good enough for society, and like, how yelah, and how people are so prone to degrade you in a way that doesn't make Ah, you human. ya, betul. So it's very discouraging for like people who just want to work easy and simple. Hmm. So I think in a way people don't want to work like that, like as Hmm. in low income places, is because they just don't want to be dehumanized so Ya, much. betul, betul. Itu cikgu setuju sebab memang kita rakyat Malaysia ni kita ada satu stigma di mana kita suka merendahkan pekerjaan orang lain. Yang mana okey, padahal pekerjaan tu bagus. Okey, cuma dipandang rendah. Contohnya lah, kalau kita lihat macam ada orang yang bekerja yang naik lori. Okey, naik lori sampah tu kan. Kemudian ambil sampah kat rumah kamu, letak dalam tong sampah, dalam lori sampah kan. So, ada some of the parents dia akan kata apa? Kau tengok tu, jangan jadi macam tu. Kalau tak belajar rajin-rajin, tak belajar pandai-pandai, jadilah tukang sampah macam tu. So, dia downgrade pekerjaan itu. Tapi sebenarnya pekerjaan mengutip sampah itu sebenarnya lebih baik daripada orang yang tidak bekerja. Tetapi stigma masyarakat yang mana memandang rendah kepada pekerjaan-pekerjaan seperti mengutip sampah atau pekerjaan di kedai ataupun di nursery yang mana dikatakan tidak ada masa depan ke kan. Okay. This is what we call apa yang dikatakan sebagai penyakit dalam masyarakat kita. Is a penyakit dalam masyarakat kita. Sebab kan masyarakat kita ni suka jadi Tuhan. Sorry to say, tapi masyarakat kita suka jadi Tuhan. Kau kerjalah, kau belajarlah sampai SPM saja. Nanti kerja susah nanti, habislah kau. Dia tak tahu. Alif Syukri tu SPM je. Alif Syukri tu SPM je. Ada tutor maths, kawan cikgu tutor maths, dia tutor tau, tutor maths, dan dia buat formula dia sendiri dan buat buku untuk maths sampai guru-guru seluruh Malaysia refer pada dia. Dia pun SPM je. Dia pun SPM je. Tak ada pun degree diploma bagai, tak ada. So, bermakna di sini apa tahu? Bermakna di sini kejayaan seseorang itu kerana effort yang diberi, usaha yang diberi. So, dia tidak bergantung kepada apa orang lain kata. Kita abaikan je orang-orang yang berkata begitu sebab mereka memang suka jadi Tuhan. Especially netizen kita lah. Netizen kita kan. Tu kerja kat McDonald tu, kau tak payahlah berkawan dengan orang yang bekerja di McDonald tu. Tak ada masa depan dulu semua. Wah, suka-suka hati je kan. Jadi siapa yang boleh mengubah mindset society kita ni? Yang boleh ubah mindset society kita ni adalah kita jugalah. So kita kena start dengan apa? Kita kena respect. Okay. Sesiapa sahaja yang bekerja, kita kena respect. Kita tak boleh downgradekan other people. Tak boleh downgradekan other people. Jadi dengan cara itu, kita nampak bahawa semua pekerjaan adalah pekerjaan yang mulia sebenarnya. Yang tak mulia ialah apa? Yang tak mulia bila ada orang ada degree, ada diploma, dia tak kerja. Bila kita tanya, asal tak kerja? Aku kerja, aku degree aku bahagian ini kot. Susahlah nak cari pekerjaan bahagian degree aku ni. Kemudian kita tanya, asal kau tak kerja yang lain-lain dulu? Takkanlah aku degree aku nak kerja macam tu. Takkanlah aku ada diploma aku nak kerja macam tu kan. Rendahlah kan aku. Takkan aku nak downgrade diri aku kan. Aku degree kot, diploma kot. Takkanlah aku nak kerja macam tu. Kan? Not my level lah, come on lah kan. Tapi tu sekarang aku tak kerja macam mana? Aku relax lah kat rumah. Habis makan apa semua, tak apa, mak ayah aku bagi. Kan nanti aku tengah usaha kat ni, tapi kadang tengoklah. Kadang-kadang ada yang visip orang, kadang-kadang aku malas nak isi. You see, this is attitude. Attitude
orang-orang yang ada degree, ada diploma apa semua kan. So mereka merasakan bahawa mereka nak cari pekerjaan yang level-level dia je. So dia tak nak start up dengan yang bawahan tu. So this is mentality. So mentality yang salah inilah antara punca pengangguran. Okay. So Nazira, adakah kamu sanggup untuk selepas SPM, kamu sanggup tak untuk bekerja di kedai roti ke ataupun kerja di sanggup? Takut lah. It's the thing. If it was for the stigma, it's simple. Kan? So The kerja system in a way, in a way it's kind of difficult for me. Sebab Yeah. nak dapat dengan orang. Tapi kau kerja kat like kilang ke maybe like like a plant nursery. Just layan je lah dengan tumbuhan aku. Ya, betul. Sebab sebenarnya ramai orang lupa tau. Sebenarnya bila kita bekerja, kita bukan semata-mata nak dapat gaji. Dia orang biasanya lupa satu lagi perkara, iaitu experience. Experience itu yang mahal. Experience yang mahal. That's why kalau macam orang tanya cikgu kan, apakah pekerjaan yang cikgu pernah buat selepas SPM dulu, cikgu pernah bekerja sebagai sales assistant di reject shop. Kemudian bila cikgu sambung degree, habis degree apa semua, cikgu pernah bekerja sebagai kerani dulu, clerk, dan pernah bekerja sebagai executive. Kemudian pernah jadi guru penolong kanan. And then cikgu pernah downgrade diri cikgu menjadi pembancuk air minuman di restoran. PJ. Kemudian jadi assistant manager bagi restoran. Kemudian cikgu downgrade diri cikgu lagi dengan menjadi petani, bercucuk tanam, iaitu tanam pokok tebu sebanyak 5 ekar, seluas 5 ekar. Tanam pokok tebu sebagai pencucuk tanam. Kemudian cikgu dapat offer bermain drum untuk kumpulan, so siap buat album, siap keluar surat khabar, siap keluar di radio. So cikgu as a pemain drum, so as a drummer, artis pula sekejap. And then you see, apa juga pekerjaan yang cikgu dapat, cikgu terima kerana apa? Experience sangat penting. Experience tu yang mahal. Kalau orang kata, banyak tak duit dapat dulu? Tak banyak pun. Tapi experience itu menyebabkan bila orang tanya, I have this experience, this and this and this and this. So diorang kata macam, wow, so macam ni macam mana? Okay, macam ni. Macam ni macam mana? Okay, macam ni. You see, experience itu menyebabkan orang akan lihat you as one of the sangat berpengalaman. Dan pengalaman itu akan menaikkan level you sebagai seorang manusia. Oh, jangan main-main tu. Dia tu banyak pengalaman tu. You see? Nampak? Bukan ni. Jangan main-main dia tu banyak duit. Tak. Okay. Orang tak cerita pasal tu. Orang cerita, dia banyak duit. Bolehlah dia beli macam-macam. Itu je. Tapi orang tak tengok pada duit. Orang kata apa? Jangan main-main dengan dia tu. Dia tu banyak pengalaman. Pengalaman. So, kalau lepas SPM ni memang cikgu syorkan, kamu jangan biarkan diri kamu duduk rumah dan mengembangkan badan kamu. No. Pergi kerja. Pergi kerja. Apa pun kerja, pergilah. Untuk dapat experience. Experience tu mahal. Baik. Pejalan celik. Okey, kita telah membincangkan tentang satu topik yang agak hangat sikit, iaitu pengangguran. So, thank you for Nazira dan juga Idina serta Damia dan juga Danisha yang banyak memberikan input dan kita perbincangkan hari ini. Sangat-sangat membantu untuk kita memahami berkaitan dengan inflasi dan juga berkaitan dengan pengangguran. Dan kita akan sambung lagi kelas kita pada minggu hadapan untuk kita sambung bab pengangguran. So, jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi guys. Take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay, sama-sama Nazira. Bye. Cikgu, Yeah. saya nak beritahu. Baru ni ada test exam. Saya dapat A- untuk ekonomi. Serius. Saya dapat 78. Okay. So congratulations.